أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. صدق Rasulullah kama qala. Maksudnya, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadanya kebaikan, maka diberikan kepadanya kefahaman, kefaqihan di dalam agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu yang mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muawiyah merupakan di antara khalifah Islam yang kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di umurnya 80 tahun. Dan dalam hadis ini bagaimana Allah Ta'ala menerangkan, Nabi SAW menyebutkan kebaikan itu hanya datang dengan memahami agama. Dan mudah-mudahan kita menjadi daripada golongan yang Allah Ta'ala buka dada bagi memahami agama dan melaksanakan agama. Kerana itu erti sebenar kefaqihan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, pertama dan selama ini kita merafakkan setinggi syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas kesempatan kehidupan yang Allah Ta'ala berikan. Dan setiap detik kehidupan itu merupakan peluang daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita bagi melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala kemungkaran. Dan setiap detik peluang itu merupakan anugerah daripada Allah untuk hamba-Nya memanfaatkan untuk sentiasa memohon keampunan daripada-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang yang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'du. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung kembali daripada kitab halal dan haram dalam Islam. Halal dan haram dalam kehidupan orang Islam, kata pengarang, 4 bahagian. Pertama, hukum makanan dan minuman. Kedua, pakaian dan perhiasan. Ketiga, institusi kekeluargaan. Keempat, pekerjaan. Dalam bab ini
Kalau sebelum ni saya terang satu-satu usul fiqh, kaedah fiqh panjang. Ada yang kata tak payah nak faham. Jadi saya bawa terus apa perbahasan ulama berkaitan halal dan haram yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, hukum makanan dan minuman. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid darain amin. Sejak dahulu lagi umat manusia amat berbeza dari segi pemakanan dan minuman mereka. Ada yang dibolehkan untuk mereka dan ada yang tidak dibolehkan, khususnya memakan daging binatang. Daripada sudut sejarah manusia ini, dari sudut pemakanan dan sebagainya, ada perkara yang Allah Ta'ala haramkan dan halalkan berkaitan tentang daging dan sebagainya, dan arak dan sebagainya. Sebagaimana zaman Nabi, sampai satu masa disyariatkan pengharaman arak. Datang pengharaman arak bila Allah perintahkan para sahabat taat tanpa mempersoalkan pengharaman tersebut serta-merta, membuang arak yang telah Allah Ta'ala perintahkan ianya diharamkan. Mana dulu boleh minum halal, kemudian turun wahyu Allah Ta'ala mengharamkan al-khamru wal maisir. Allah Ta'ala haramkan, walaupun padanya manafa'al linnas, ada kebaikan pada manusia. Allah sebut memang arak ada kebaikan bagi manusia, judi ada kebaikan bagi manusia. Orang boleh dapat duit daripada judi dia. Hamba Allah Ta'ala, satu kisah dia sebut, dia dapat duit daripada judi 60,000, sampai rumah dia tabur kat rumah dia duit 60,000. Ada hamba Allah Ta'ala cerita pada saya, sampai rumah dia tabur duit dia sebelum taubat dia. Kemudian dia kata, Ustaz, dalam masa satu hari saya boleh habiskan 60,000. Nak sebut duit tadi tak berkat, walaupun dia beri kebaikan. Arak bagi kebaikan, terutamanya orang putih yang duduk di negara-negara yang sejuk. Arak tadi memanaskan tubuh. Ada kebaikan, tapi keburukan itu lebih banyak pada kebaikan. Dulu halal, Allah Ta'ala haramkan. Kerana itu sifat syariat, dia menjaga manusia. Syariat ni dia jaga manusia. Bila orang tinggal syariat, dia tidak lagi dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang tak nak syariat Islam dilaksanakan, arti dia tak nak Allah Ta'ala jaga dia. Sebab tu bila negeri Kelantan bila nak melaksanakan hukum Islam contoh, ada suara-suara yang sebut tak payah dah, baiki ekonomi dulu. Lalu dibandingkan negara-negara seperti Sudan, Pakistan, Arab Saudi yang melaksanakan hukum Islam tapi masih dalam keadaan teruk. Mereka lupa nak membandingkan beberapa perkara pada negara-negara tersebut. Mereka boleh bandingkan daripada sudut ekonomi, tapi apakah punca sebenar? Contoh Sudan saya ambil, tak pun Pakistan. Bila Perdana Menteri, presiden pertama daripada gerakan Islam Pakistan, daripada sejarah gerakan Islam, dalam sejarah gerakan Islam, bila mana Pakistan kali pertama, presiden yang bernama Zia-ul Haq memenangi pilihan raya di Pakistan, lalu melaksanakan hukum Islam di Pakistan. Mana Zia-ul Haq ini, Zia-ul Haq, Pakistan ni Dot jadi Zai, dipanggil Zia-ul Haq. Sebenarnya Zia-ul Haq. Zia-ul Haq ini bila menang pilihan raya di Pakistan, dilaksanakan hukum Islam, tuan-tuan. Malah dia memberi sumbangan kepada mujahidin di Afghanistan, membuka laluan kepada para pelajar di Pakistan untuk masuk ke Afghanistan menolong para mujahidin di Afghanistan. Malah cukup baik dengan Syekh Abdullah Azam, Zainab Al-Ghazali, sehinggalah akhirnya mereka iri hati, tak suka. Lalu diletupkan kapal terbang Zia-ul Haq. Sudan, bila presidennya Hasan At-Turabi, tak silap saya, tegar untuk melaksanakan hukum Islam di Sudan, serta-merta dikenakan tekanan ekonomi kepada Sudan. Sebab orang kafir dia tak selesa orang Islam buat hukum Islam. Yang pelik tu orang Islam
lebih tak selesa pada orang kafir lagi bila nak melaksanakan hukum Islam. Bila dilaksanakan tekanan ekonomi kepada Sudan, lalu dihantar orang Sudan buat huru-hara dalam Sudan. Orang mereka digunakan buat kekecohan di dalam Sudan, sehingga Sudan berpecah kepada dua, kemuncak kebuluran di Darfur. Namun tuan-tuan, negara yang sebegitu orang kata miskin, memang Sudan miskin. Tapi ambillah mana-mana gerah jenayah di dunia ni, kalau negara tersebut miskin, pasti jenayah dia tinggi. Pasti. Ambil Afrika, ambil mana-mana negara yang mana ekonominya dalam keadaan yang tidak baik, pasti kadar jenayah tinggi. Tapi Sudan, ekonominya dalam keadaan tidak baik, tapi kadar jenayahnya rendah. Sahabat-sahabat saya yang belajar di Sudan, saya tanya, malah saya cari maklumat di internet. Ni bukan saya makan, tuan-tuan buka, cari dan buka. Graf jenayah di Sudan, terutama kecurian dan sebagainya, lebih rendah pada negara kita yang ekonomi hebat, hak dapat beri sama. Malah rakyatnya yang miskin lebih rela mengambil makanan daripada sampah, daripada curi hak orang lain. Kedamah kalau kita tak biasa pergi Sudan pun, tuan-tuan biasa pergi Mekah Madinah. Dah Mekah Madinah, waktu semayang kedamah ni dia tutup dengan kain. Bukan dia tutup tu, dia pergi tutup dengan kain, dia pergi semayang. Betul tak? Betul. Sudan sama, negara miskin, buat begitu juga. Kalau kita kat Malaysia kedamah tutup dengan kain, apa yang terjadi tuan-tuan? Tinggal kain je lah tuan-tuan, emas selesai. Nah, boleh jadi dengan tuan-tuan kedamah dengan anak dara dia kena sapu sekali. Nah, itu realiti. Kenapa? Jaminan keamanan yang Allah bagi dengan pelaksanaan syariatnya. Bila melaksanakan syariat, Allah Ta'ala akan jaga. Walaupun kita tengok dengan tak melaksanakan syariat, kita dapat banyak kebaikan. Contoh, ekonomi makin hebat, begitu begini. Dengan tolak syariat makin kukuh ekonomi kita. Memang kan kita nampak seperti itu. Kerana itu yang Allah sebut dalam Quran. Falamma nasu ma dhukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Allah sebut Quran surah Al-An'am. Mereka lupa, buat lupa. Falamma nasu ma dhukiru bi, mereka melupakan apa yang telah Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka, Quran dan sunnah. Mereka buat lupa, mereka lupakan, mereka tak buat perintah Allah Ta'ala, mereka tinggalkan Quran dan sunnah. Allah bukakan segala pintu nikmat, makin kaya, makin makmur contoh. Tapi sehingga apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima, sehingga mereka bersukaria dengan nikmat tadi, tu akhadnahum baghtah, sehingga Allah Ta'ala mengambil segalanya daripada mereka dalam keadaan maju. Ekonomi yang rasa makmur, hebat, power ni dengan tolak Islam, tiba-tiba Allah akan jatuhkan ekonomi itu dengan tiba-tiba. Buktinya negara kita pernah berlaku krisis kejatuhan ekonomi pada tahun 1998. Dalam keadaan kita menjadi gergasi Asia, singa Asia, Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Indonesia apa sekarang? Dulu duit-duit yang dia orang simpan di bawah bantal sebelum krisis kejatuhan ekonomi, bangun duit dia orang dah tak ada nilai. Negara kita secara fakta 23.3 bilion hasil cukai arak dan judi digunakan bagi membangunkan negara. Hadirin, bukan saya nak sebut apa, saya hari ini bukan nak cakap politik. Saya nak sebut bagaimana nak membina negara dalam keadaan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan syariat tidak mampu menjamin kita mendapat keamanan daripada Allah dan penjagaan daripada Allah. Penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla hanya kepada orang yang mematuhi syariatnya. Ihfazillah yahfazka. Orang jaga Allah, Allah jaga dia. Allah akan jamin keamanan, kesejahteraan. Demikian Sudan. Walaupun mereka miskin, walaupun
memang ada kadar jenayah tapi rendah berbanding negara kita. Kita rasa terjamin ke kalau kita ada anak perempuan, nak biarkan dia berjalan pergi ke sekolah, hatta anak-anak kecil kita, walaupun sekolah dekat, kita tak terasa terjamin. Kerana apa? Kerana tak ada jaminan yang benar yang mampu membuatkan diri kita rasa tenang. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu syariat dia menjamin, memberi jaminan kepada orang yang beramal dengan syariat. Walaupun kita lihat dari sudut mata pandangan kita perkara itu baik, tapi belum tentu ia baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kamu kira benda itu buruk, kamu benci benda itu, padahal dia baik bagi kamu. Kamu sangka benda itu baik, tapi dia buruk bagi kamu. Hadirin rahmat Allah, sambung daripada kita. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Maksudnya sebelum disyariatkan. Adapun dalam persoalan makan dan minuman dari tumbuhan, memang tidak pernah dengar adanya perbezaan yang banyak di antara manusia dari hal permasalahan. Islam juga tidak mengharamkan hasil dari tumbuhan kecuali mana yang menjadi khamar, iaitu arak, sama ada berasal dari anggur, kurma, biji-bijian atau apa sahaja barangan yang lain. Apabila ianya bertukar menjadi arak atau minuman yang memabukkan. Dalam hal makanan seperti hayawan, ia jelas Nabi sebut mana halal mana haram. Tapi bab tumbuhan semua boleh makan, melainkan tumbuhan tadi bertukar menjadi arak. Tak, tamar halal, tapi bila diperam dia bertukar menjadi arak, maka tak boleh. Sumpah saya sebut sebelum ini bagaimana khal itu diproses. Cuka diproses bagaimana. Itu konsep istihalah. Istihalah bukan Cadbury. Sekejap halal, sekejap haram. Itu bukan istihalah. Istihalah ni mesti daripada kaedah semula jadi. Kalau tidak kaedah semula jadi, dia istihalah. Halal jadi haram, dia tak boleh tukar jadi halal balik lah. Tapi satu barang dia boleh tukar halal, haram, halal. Sebagaimana anggur halal. Diperam lama, dia jadi arak, haram. Lagi lama, baru jadi cuka, jadi halal. Itu istihalah, proses itu. Itu dibenarkan syarak. Dibenarkan oleh syarak. Demikian dalam perkara tumbuhan, Islam tak secara khusus menggariskan perkara tersebut haram, melainkan ditukar menjadi arak, benda yang memabukkan. Kalau makan tapai pun, air tapai itu peram sama mabuk, dia jadi haram, sama macam arak. Islam juga mengharamkan semua benda yang boleh menghilangkan kesedaran akal dan melemahkan tenaga, termasuk yang membahayakan tubuh badan. Adapun makanan dari daging binatang, maka dalam hal ini terdapat khilaf antara agama dengan perselisihan yang jelas sama sekali. Dalam hal yang boleh hilangkan kesedaran akal, yang ini jadi mabuk tadi, itu yang hilangkan kesedaran akal. Yang lemahkan tenaga, benda yang membahayakan tubuh, rokok ke, benda apa saja, maka ada pun perkara tadi ia menjadi haram. Orang kata kenapa mengharamkan rokok? Contoh, ini soalan biasa. Rokok haram, kalau gitu gula pun haram. Ambil berlebihan jadi kecil manis, penyakit, membahayakan tubuh. Masalahnya kalau kita jadi kecil manis, banyak makan gula, orang lain tak berjangkit kecil manis kita. Tapi rokok, sebab kita isap rokok, orang hidu isap rokok kita, dia membahayakan orang lain. Sebab tu ulama Majma' Fiqh Islami, Kesatuan Ulama, Perhimpunan Ulama, Majma' Fiqh ini antara yang terima Syekh Taqi Uthmani. Maulana Taqi Uthmani merupakan timbalan pengurusi Darul Ulum Islamiyah di Pakistan, antara yang terlibat.
Mana sebab apa diharamkan rokok? Ia juga bukan memudaratkan tubuh, dia memudaratkan orang lain. Benda yang melibatkan orang lain mudarat ni, dia jadi haram. Kalau sekadar kita orang lain lagi mudarat, maka itu sebab ia sangat haram. Tapi kalau saya isap rokok dalam jamban, macam mana? Saya isap rokok dalam jamban, saya tak isap depan orang, bagaimana? Bagaimana tuan-tuan? Saya isap rokok sorang-sorang dalam jamban. Macam mana? Nak jawab kan tuan-tuan? Soalan orang ni dia suka sangat. Dia nak cari juga sampai dia dapat boleh isap rokok. Contoh, hasil saya nak sebut, walaupun kadang-kadang ustaz ni agak-agak lah nak marah orang isap rokok, contoh. Tapi sebab penyampaian daripada para ulama, mereka berterusan sebut haram rokok. Ada orang yang dulu isap rokok, dia berhenti rokok. Dia boleh berhenti. Dia boleh berhenti sebab apa? Rasa benda tu haram. Paling tidak pun kita kena sedar, mana rangkaian rokok ni semua beri sumbangan kepada Yahudi. Semua. Melainkan rokok daun yang tuan-tuan isap, memang tak ada rangkaian pada Yahudi. Tapi rokok skrip, rokok tu semua beri sumbangan kepada Yahudi. Macam gudang garam, walaupun Indonesia tapi mereka memberikan sumbangan kepada gerakan kristianisasi untuk berterusan menyampaikan dakwah mereka kepada orang Indonesia. Semua mereka. Yahudi dia cukup suka, dia pakai sistem. Yahudi dia nak rosakkan orang Islam, dia guna sistem, macam-macam sistem dia buat. Isap rokok nampak